Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat sambung ataupun ganti kuliah kita yang kita tangguhkan pada hari Selasa lepas. Sebab pada Selasa lepas saya berada di Kelantan kerana ada seminar hudud yang dianjurkan oleh Kerajaan Kelantan, dan saya diminta membentangkan kertas kerja mengenai hudud. Ada dua kertas kerja dalam seminar itu. Satu kertas kerja daripada pejabat peguam negara dan satu kertas kerja saya. Dan alhamdulillah hadirinnya juga ramai. Duduk hadir yang berhormat, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan mendengar pembentangan tentang hudud ini. Seperti mana yang tuan-tuan semua tahu, sebahagian media memainkan isu dan pandangan-pandangan yang dilontarkan itu, dan ada yang mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawasanya ataupun menjadikan itu sebagai polemik politik. Saya sebut beberapa perkara dalam seminar berkenaan yang mungkin boleh kita manfaat bersama. Antaranya ialah antara rancangan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak-pihak ataupun setengah pihak untuk menggambarkan, memberikan gambaran yang negatif terhadap Islam, ialah dengan menggambarkan bahawasanya negara yang diperintah oleh orang Islam itu ataupun oleh orang yang nak menegakkan Al-Quran dan Sunnah itu ialah negara yang dipenuhi dengan darah, dipotong tangan pencuri, dipancung yang murtad, direjam perempuan yang berzina dan lelakinya, dan berbagai-bagai lagi gambaran yang mereka gambarkan. Sehingga orang-orang barat bila dengar orang Islam nak laksanakan syariat Islam dalam negara orang Islam, mereka akan takut. Mereka akan tahu, mereka akan rasa ini satu hukuman Taliban akan datang. Dan kita pun tahu bahawasanya Taliban baru saja membunuh bekas ketua Mujahidin Burhanuddin Rabbani, yang kita pun tak tahu entah apa alasan yang dia khilaf pendapat barangkali dia bunuh tu. Dan gambaran ini telah diambil kesempatan oleh ramai pihak untuk memberikan mesej ataupun memberikan wajah yang buruk terhadap negara yang ditegakkan di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka gambarkan kalau Islam merintah, kau jagalah, habislah, dia potong tangan orang, dia pancung orang. Dan gambaran ini malangnya, walaupun ia promosi yang dibuat oleh pihak musuh,
Malangnya setengah orang Islam sendiri tak adalah gambaran dalam kepala dia. Kalaulah kita ini nak tegakkan Islam, maka yang pertama kita kena buat, potong tangan pencuri, pancung orang yang murtad, rejam orang yang berzina. Dan perkara ini masuk dalam kepala ramai orang. Maka di pihak musuh dia jadikan itu sebagai modal, di pihak orang Islam sebahagiannya dijadikan itu, dia kuatkan lagi dengan tafsiran-tafsiran yang tidak tepat mengenai kenegaraan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang yang diamanahkan untuk memerintah. Allah kata apa? Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada, kami tempatkan mereka di atas muka bumi, yang mereka ada kuasa, boleh memerintah. Apa mereka buat? Benda yang pertama mereka buat, aqamus salah, mereka menegakkan salat. Negara orang yang beriman yang menguasai negara, kita akan tengok syiar salat tertegak, waktu salat dihormati. Bila pemimpin datang, time salat, dia salat, dan dia ingatkan rakyat tentang salat. Kita jarang lagi dapat pemimpin utama yang kita ingatkan kita semua tentang salat, ingatkan rakyat tentang salat. Kalau ada menteri, Perdana Menteri cakap tentang salat, kita seronok. Bila mari bercakap, sebelum nak cerita tentang pembangunan negara dan seumpamanya, dia ingatkan rakyat jangan tinggalkan salat. Bagi yang Muslim, aqamus salah, menegakkan salat, wa atawuz zakah, dia akan menunaikan zakat, iaitu hak hubungan dengan Allah dan hak harta dengan makhluk. Bukan dia ambil duit zakat, dia tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dia akan suruh perkara yang ma'ruf. Orang kita bila sebut perkara yang ma'ruf, dia terbayang sembahyang, puasa, haji. Perkataan ma'ruf daripada perkataan araf, ma'rifah kita panggil, benda yang diketahui. Ma'ruf iaitu sesuatu yang diketahui. Apa saja yang baik, dia akan suruh. Jadi kalau pemimpin suruh buat kepada apa saja yang baik, dia bantu orang susah, dia tolong, semua ini ma'ruf. Salat pun ma'ruf, zakat pun ma'ruf, semua yang dapat pahala ma'ruf. Jadi konsep ma'ruf tu nak kena luas. Wa nahaw 'anil munkar, dan dia mencegah daripada perkara yang mungkar. Mungkar, benda yang kita tak kenal. Sebab tu dia panggil ayat nakirah, jumlah nakirah. Nakirah ialah sesuatu benda yang kita tak kenal dah. Dia panggil ma'rifah dan nakirah. Benda yang diketahui, benda yang kita tak. Bila kita kata mungkar, benda tu kita tak kenal. Benda tu masyarakat Islam tak kenal dah. Benda ni benda tak baik saja. Orang yang diberikan kuasa di atas muka bumi ini, dia akan halang benda ni. Bagaimana suasana orang Islam apabila orang beriman memerintah? Suasananya ialah suasana yang mana saya sebut tiada beza hukuman dalam negara berkenaan, layanan negara berkenaan antara orang atas dan orang bawah. Tak ada beza antara hukuman terhadap sultan dan raja dan hukuman kepada rakyat jelata.
Tiada beza antara orang besar dan orang kecil. Kemakmuran negara dibahagikan dengan sama rata. Hak rakyat diperolehi, yang miskin ditolong, yang susah dibantu, yang kaya insaf. Itu negara. Rakyat mendoakan pemerintah, pemerintah mendoakan rakyat. Nabi kata, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kamu ialah pemimpin yang kamu sayang kat mereka, mereka sayang kat kamu. Kamu doa kepada mereka, mereka doa kepada kamu. Wasyirari a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kamu, tabghudunahum wa yabghudunakum, kamu meluat kat mereka, mereka meluat kat kamu. Duk lawan meluat. Tal'anunahum wa yal'anunakum, Nabi kata, mereka laknat kamu, kamu laknat mereka. Yang ni lawan kutuk. Rakyat jenis rakyat tak guna, rakyat tak terpakai, kita pun balas jenis pemimpin tak guna, pemimpin tak terpakai. Syirar a'immatikum, Nabi kata, seburuk-buruk pemimpin kamu. Tapi artinya pemimpin yang baik bila datangnya rahmat dalam pemerintahan Islam, maka inilah suasana yang ditegakkan. Bila Sayyidina Abu Bakar naik memerintah, dia tak bercakap tentang dia nak potong tangan pencuri, dia tak cakap tentang dia nak hukum, tetapi dia cakap tentang ayyuhan nas qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni. Wahai manusia, aku dilantik menjadi pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Jika aku buat betul, aku buat baik, maka kamu tolong aku. Jika aku salah, maka kamu perbetul aku. Kemudian dia kata, as-sidqul amanah, as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanah. Benar itu amanah dan dusta itu khianat. Kemudian dia kata, wad-dha'ifu fikum qawiyyu 'indi hatta akhidha lahu haqqah. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah orang yang kuat di kalangan aku, pada sisi aku, sehingga aku ambil hak dia, aku pertahankan hak dia. Wal qawiyyu dha'ifu 'indi hatta akhidhu minal haqqi insyaallah taala. Orang yang rasa kuat dia di kalangan kamu, dia lemah, kerana apabila dia tindas, aku akan ambil hak dia, berikan kepada yang berhak. Itu Abu Bakar Siddiq. Apabila dia naik memegang kuasa, dia memberikan gambaran kepada rakyat dia, yang ni aku nak buat. Jadi kita orang Islam, bila orang tanya kita, macam mana kalau Islam merintah? You jangan main. Kalau Islam merintah, you jaga. Macam orang buat contoh Taliban kan. Marah Taliban ni, kita kata dia tak ada sini. Bukan Taliban ini, Taliban betul tau. Orang buat main lah, bukan dia kata kan. Satu orang nak masuk Islam, nak masuk Islam, dia tak apa kena buat, awak kena mengucap. Lepas mengucap apa? Awak kena potong bawah. Takut dia pun dah mengucap, tak sangka pula nak kena bersunat. Dia kena potong bawah. Dia kata, kalau macam ni saya ingat nak keluar, kalau awak keluar kita potong kepala atas. Dia kata, oh, aku dah silap masuk agama ni. Ini satu gambaran yang salah yang orang berikan
mengenai Islam. Mengenai Islam. Sebab itu kita tengok apabila Umar bin Abdul Aziz dia naik menjadi pemerintah, orang besar tunggu, dia tak keluar dan dia menangis. Pembesar tanya mana tanya anak dia, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anak dia yang saleh. Bapak kau mana itu? Dia kata, bapak aku tak keluar. Sejak daripada lantik dia 3 hari lepas, dia duduk menangis. Bila ibuku masuk bertanya dia, mengapa kau menangis wahai Umar? Dia kata, ya Fatimah, inni taqallattu min amri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswaduha wa ahmaruha fatafakkart fil faqiril ja'i' wal maridil dha'i' wal 'aril majhud wal mazlumul maqhur wal gharibul asir wal shaykhul kabir wa dhil 'iyal kathir wa malul qalil wa ashbahahum fil aqtalil ardi wa atrafil bilad fa'alimtu anna rabbi anhum sa'ili anhum yawmal qiyamah fa khashit an la tathbut li hujjah fa bakait. Kata dia, wahai Fatimah, aku dikalungkan urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbagai bangsa, hitam, merah, yakni macam-macam bangsa. Maka aku pun terfikir tentang orang fakir yang lapar, yang sakit, yang derita, yang tidak berpakaian, yang susah, yang dizalimi dan yang dipaksa, tawanan perang yang jauh, orang tua yang uzur, orang yang mempunyai keluarga yang ramai sedangkan hartanya sedikit, dan seumpama mereka yang berada di segala tempat dan penjuru negara. Aku tahu bahwasanya Tuhanku akan bertanya aku tentang mereka ini. Aku bimbang hujahku tidak cukup kuat untuk menjawabnya, maka aku pun menangis. Itu gambaran seorang pemerintah Muslim apabila dia naik. Di mana hudud? Hudud bukan lambang utama negara. Hudud adalah mekanisme macam mana nak mengatasi jenayah dalam negara orang Islam. Dan negara orang Islam bukanlah negara yang merata ceruk jenayah macam Pakistan tu. Bubuh nama Islam, buat undang-undang Islam, jenayah banyak. Orang nu bunuh, orang ni tipu orang nu curi. Sebab dia fokus kepada buat undang-undang. Dia tidak fokus kepada perkara yang asal yang Allah perintahkan, iaitu Allah meminta supaya kita melakukan keadilan di kalangan manusia. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil. Kita pergi tengok negeri yang safest country in the world, negeri yang paling selamat dalam dunia ni, negara orang Islam tak masuk. Norway, apa hanya negara apa, orang ragut pun tak ada, curi duit orang pun tak ada. Mereka tak ada undang-undang. Bukan kita kata mereka bagus, tapi mereka buat sebahagian yang Islam suruh adil. Bagi hak, jaga kebajikan rakyat. Sampai kalau rakyat rasa kalau dia buang sampah pun dia rasa bersalah lah, orang buat negeri elok kita duk buang. Dia jaga sungai kita. Isap rokok, duduk dalam bilik air, tanda harap tak merata, habis hitam.
Bolehlah pergi cucuh bati api rokok dia di dinding-dinding tu. Orang perokok ni memang cukup karut tu. Betul. Dia isap rokok, dia tak peduli. Pertama kadang-kadang dia pergi duduk makan di restoran tempat awam. Orang lain tak boleh tahan bau rokok dia. Walaupun dia tak kenal, tapi orang lain sakit hati bau rokok dia. Dan dia membahayakan orang. Orang putih pun kaki isap rokok lah, kuat isap rokok lah, sama lah. Tapi ada lah hormat ke orang, dia tak boleh isap dalam bangunan. Kalau di UK tak boleh isap bangunan, nak isap kena keluar dari bangunan. Ni duduk dalam restoran aircon boleh isap rokok lah. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berlaku adil. Kalau kita tak berlaku adil, suasana, saya baca berita harian, betul tahu cerita tu. Satu pakcik tu nak pergi Mekah, himpun duit 50 tahun, 60 tahun. 50 tahun tu baru dapat pergi Mekah. Daripada zaman dulu sebelum merdeka dia himpun dah. 60 tahun dah himpun. Sebulan RM3. Lepas tu meningkat. Barulah ni dapat pergi Mekah. Allah Tuhan bagi pahala banyak dia. Ada orang kaya himpun duit boleh beli belian semua, itu cerita lain lah. Tapi Masya Allah, kita tak apalah, itu rezeki dia. Tapi dalam negara orang Islam tak boleh. Ada orang dia berkeadaan, dia berkuasa, kalau dia buat dia tak kena. Tambah dalam masyarakat kita ada golongan yang tak boleh disentuh, tak boleh disebut, tak boleh dipertikaikan. Oh, kalut kita. Nabi kata kalau kita buat undang-undang itu, Islam dalam keadaan itu, bukan membawa kebaikan, bahkan itu membawa kepada kemusnahan. Nabi kata wallahi inna ayyuhan nas innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Wahai manusia, binasanya orang terdahulu apabila orang yang mulia-mulia curi, dia dibiarkan. Apabila orang yang lemah mencuri, ditegakkan hukuman hudud ke atasnya. Maka sebab itu saya timbulkan perkataan, jika nak buat undang-undang Islam, mestilah kondusif. Suasana itu kondusif, suasana itu menyuburkan keadilan. Sebab tu Nabi SAW kata, la tuqta'ul aidi fil ghazw. Jangan potong tangan pencuri ketika peperangan. La tuqta'ul aidi fis safar. Jangan potong tangan pencuri ketika musafir. Hadis ini diriwayatkan, pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Dan Tirmizi menyebut kata-kata Al-Imam Al-Auza'i. Dia katakan bahawasanya, kata Auza'i, Nabi tak bagi potong bimbang. Orang yang potong tu lari pergi sokong musuh yang kena potong. Saya kata samalah, zaman ni kita tegakkan hudud, tapi kita kena pasti jangan sampai kawan yang kena potong pergi sokong musuh. Tambahlah hak musuh, hak nak tunggu, kena je potong, hak nak ambil kenyataan, nak tolong bela, macam-macam. Musuh Islam ni banyak. Iran, dia nak rejam perempuan apa, dia tak jadi. Dan saya juga mempunyai pandangan, saya sebut dalam seminar hudud di Kelantan, saya mempunyai pandangan yang berbeza tentang rejam ini. Saya kata ia bukan hudud, ia ta'zir, seperti mana yang ditarjihkan oleh Syekh Mustafa Zarqa dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi.
Yang ni ta'zir, pemerintah berhak nak buat ataupun tak. Tapi tang sebab satu rotan dia buat. Dunia kan adil. Tuan-tuan tengok, orang harap kat Obama masa dia naik dulu, orang ingat dia ni ikut bagus sikit lah kan, mat gelap ni, ikut dia bagus pada orang lain, pasal dia ni mat putih ni nampak tak jadi. Dia baru bercakap di United Nation, dia menentang kewujudan negara Palestin, yang mana sekarang Palestin sedang duk kumpulkan suara nak bentuk kerajaan Palestin, dan banyak negara dah sokong termasuk Malaysia. Obama pergi cakap di United Nation, dia kata kalau dia apa guna, pasal ramai Perancis pun nak sokong, kalau dia orang sokong, dia akan gunakan kuasa veto untuk batalkan pewujudan negara Palestin. Tu Obama tu. Orang kata dulu bagus sikit pada Bush tu. Lebih kurang tu ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, pasal apa orang tak boleh dapat gambaran yang baik tentang hudud ini? Kerana cara kita gambarkan salah. Kita gambarkan salah. Dulu bila saya sebut, ramai orang lawan kata jangan mengintip. Ramai orang kata, teruklah daripada nak biar orang berzina ni. Sedangkan Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah daripada kebanyakan daripada sangkaan, kerana jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sebahagian daripada sangkaan itu dosa, dan jangan kamu tajassus, jangan kamu mengintip. Saya nakal dalam seminar tu pun saya sebut kata-kata Dr. Qaradawi, kata, aku ingin agar diberi perhatian tentang perkara penting mengenai hudud, bahawa Islam tidak terkejar-kejar mencari bukti, tidak mengintai untuk melaksanakan hukum ke atas pelaku kesalahan, tidak mencipta alat untuk mencari rahsia pelaku maksiat atau memasang kamera tersembunyi mengambil maksiat ketika mereka melakukan jenayah, tidak pula menguatkuasakan polis mencari jenayah atau perisik untuk mengintip mereka yang menyanggahi syarak sehingga ditangkap yang terbabit. Bahkan kita dapati panduan Islam dalam hal ini tegas setegas-tegasnya dalam memelihara kehormatan pribadi manusia. Pengharaman tajassus, iaitu mengintip dan mencari keaiban manusia, tidak boleh dilakukan oleh individu, tidak juga oleh pihak kerajaan. Qadhawi sebut, kita kata Qadhawi sebut, itu pendapat dia, tak apa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, Abdul Rahman bin Auf kata, dia keluar jaga Madinah. Sayyidina Umar ni masa jadi khalifah, malam-malam dia jalan keluar, dia periksa keadaan rakyat, kan, macam pemimpin kita dah buat sekarang, periksa keadaan rakyat macam mana, kan. Tengok satu malam lah, zaman tu lagi pun, kan, Umar bin Khattab dia keluar dengan Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman, satu malam di Madinah ni, ketika mereka sedang berjalan, mereka nampak sirajun fi bait, nampak ada cahaya dalam satu rumah. Mereka pun pergi dekat dengan rumah tu, dan mereka dengar aswat murtafi'ah, suara kuat, orang duk gelak, orang cakap macam-macam, dan sebagian riwayat wallaghat, bunyi kuat. Umar kata ke Abdul Rahman bin Auf, Umar ketika itu Amirul Mukminin, khalifah. Umar kata, Umar pegang Abdul Rahman bin Auf, cakap, atadrina baita man hadha, hang tahu tak ni rumah siapa? Abdul Rahman bin Auf kata,
Lah, aku tak tahu Umar siapa. Sayyidina Umar dia tengok tu khalifah, dia hebat lagi pada pegawai dah. Dia kata, hadza bait Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf wa humul an syurraba fama tara. Syurrab ni rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Pak dia Umayyah bin Khalaf tu Nabi dulu kafir, kepala Quraisy, Nabi baling yang dia tombak, dia anak dia Islam. Dia duduklah rumah tu. Umar kata, depa ni rumah ni depa ramai ni. Depa duduk tengah mabuk ni, duduk minum arak. Umar kata, fama tara, apa pendapat hang Abdul Rahman, kita nak buat apa sekarang? Kata Abdul Rahman bin Auf, ara qad ataina ma nahallahu an faqala wala tajassasu faqad tajassasna. Aku berpendapat kita telah buat benda hak Tuhan larang. Tuhan kata jangan mengintip, ni kita main mengintip ni. Ya, kau Umar kata. Abdul Rahman bin Auf kata, fansarafa anhum Umar radhiyallahu an wa tarakahum. Maka Umar pun pi dan tinggalkan mereka. Kita kalau dengar hadis ni, dia kata cerai. Riwayat ni cerai kata. Tak rasa Umar cerai. Sebab hari ni barat, mereka cakap tentang satu benda yang mereka kata Islam ganggu, iaitu soal privacy, soal hak individu yang tak boleh diganggu. Kita kata Islam pertahan dulu lagi. Cuma yang Islam ambil tindakan bila dia mari terang-terangan. Kita arak hak terang-terang turun airport tu dia jual siap macam arak tu tak ada masalah. Orang yang berpeluk atas pentas apa semua tak ada masalah. Yang duduk dalam masjid kita duduk pergi mengendap. Yang duduk dalam masjid kita pindah. Duduk dalam bilik kita pindah. Kita pergi cari seorang-seorang. Hak terang-terang kita tak ambil tindakan. Yang masuk dalam filem, dia boleh peluk, dia boleh apa, semua penguatkuasa semua pun tengok. Okey ya, filem yang berjaya pun. Nabi SAW kata bahawasanya kullu ummati mu'afa illa mujahirun. Semualah, hadis Bukhari, semua umatku Tuhan ampun kecuali yang terang-terang buat maksiat. Hak ni cabar. Hak duk pergi sembunyi-sembunyi, dia berdosa. Bukan kata tak berdosa, dia berdosa Allah Ta'ala. Tapi sekurang-kurangnya ada rasa malu lagi dia. Hak tu kita cari sangat. Kalau kabut nak pergi cari kes hak lain, tangguh pun tak apa, pergi cari kes tu. Hak terang kita tak ambil tindakan. Bila hudud nak dibuat, hudud diambil kira semua benda ni. Kahwin mesti mudah. Pasal kita nak hukum yang berzina. Ni nak kahwin tahun ni 2 tahun baru dapat. Macam mana? Rancang nak kahwin bulan 1, bulan 12 ujung tahun baru dapat. Abang kat pak dia kata kena tunggu orang cuti dulu, nak panggil dia beradik balik mai. Kawan nak kahwin tak ada dah ni. Jumpa Tok Kadi nu syarat tu syarat ni, macam-macam. Maka ramai remaja jatuh dalam gejala yang haram. Dia tak sama macam zaman Nabi. Wahai Rasulullah, aku nak kahwin. Perempuan tahu bila Nabi nak kahwin. Kalau Nabi tunduk, Nabi tak mahu, Rasulullah kahwinkan dia dengan aku. Nabi kahwin lah tu juga. Nabi kata, oh, hampir dulu pergi buat agak-agak kan, bolu ikan, pergi cari bantai kan, baldu ke apa. Lepas tu duk salam, duk buat lafaz 3-4 kali. Tak ada karut macam tu. Aku nikahkan dia dengan kau.
Ngapa yang kau ada? Aku terima. Habis, selesai. Kok kata hampir cari bantai meh, huluk, pergi cari masjid masuk. Dah. Sebahagian memang ucap alam masjid pun. Mudah. Sebab tu sahabat ni meninggal, isteri dia sahabat ni kahwin. Kita satu-satu orang nak kahwin susah. Kelantan antara negeri yang mudah kahwin. Sebab tu barangkali Menteri Besar kata di sudut tu dia kondusif, kata. Tak gaduh sangat nak kahwin. Ada negeri orang kahwin boleh masuk penjara, tengok Bung Mukhtar tu. Negeri tu memang karut. Kawan yang kahwin pula nak kena masuk dalam. Saya tak tahu betapa berdosanya orang yang buat undang-undang tu. Dan ini adalah suasana yang mana Islam tegakkan dalam masyarakat. Orang nak kahwin muda, membantu, yang fakir dibantu. Ada zakat Nabi bagi, semua orang miskin dapat makan. Zakat ni pun, lepas tu nak potong tangan pencuri, tak padan. Saya kata suasana kondusif. Tapi saya terimalah. Yang Mak Muhammad Menteri Besar Kelantan beritahu saya, dia kata banyak benda yang dah kondusif di Kelantan ni. Tapi saya ingat proses itu saya kata belum, disebabkan kerana banyak lagi dia terikat dengan pusat, dia terikat dengan polis bukan di bawah negeri, kuasa dia bahagian, bahkan Majlis Agama Islam itu sendiri tidak di bawah kekuasaan negeri, dia di bawah kekuasaan pihak yang lain. Dan banyak perkara yang mesti dilihat. Dan kita bila kita tengok undang-undang Islam bila dia buat, saya tengok undang-undang sebat tak ada masalah. Bila sebat ni sebenarnya sebat zina ni sat ni. Sebat sekolah tu lebih, macam dia kata, sebat guru besar di sekolah tu, public caning di sekolah tu lebih jauh lebih teruk daripada sebat hak zina tu. Tapi 100 rotan tu sat ni. Dia nak mengajar ya. Tapi ada undang-undang yang serius seperti potong tangan pencuri. Nabi SAW bila turun ayat potong tangan ni, orang yang pertama dipotong, orang ni dibawa kepada Nabi SAW. Bila dibawa cukup syarat dia, fa amara bihi an yuqta. Nabi perintah supaya dipotong tangan dia. Faka'anna asfa ala wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ramad. Ini dalam hadis. Dia kata seakan nampak pada muka Rasulullah tu suram. Nabi tak seronok bila tengok kawan ni kena potong. Sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadza." Wahai Rasulullah, seakan-akan kau tak suka ada orang kena potong ni. Nabi kata, "Wa mali la akrah wa antum a'wanu syaitani ala akhik. A'wanu syaitani ala akhikum." Kenapalah aku tak benci, kata Nabi. Kamu semua ni jadi penolong syaitan kepada saudara kamu. Innahu la yanbaghi liwali an yurfa ilaihi al-had illa aqama. Kata Nabi, tak ada lagi pilihan kepada seorang pemerintah apabila dia angkat hukum, maka dia terpaksa buat. Kemudian Nabi baca, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nabi kata, Allah kata, hendaklah maafkan, tak usahlah duk balas, maafkan, lupakan kesalahan. Tidakkah kamu suka Allah ampunkan kamu? Maksudnya bila ada berkelahi, ada orang curi, hampa selesai bawah ni, tak payah mai ke mahkamah ni. Suasana environment yang Nabi hidupkan tu. Sebab tu bila kita nak buat, kita kena kempen rakyat ni, bukan rakyat tu, wih, kalau ada orang kena potong boleh. Nah, tu cukup tak betul. Dia mesti kalau yang patut saudara angkat lelaki, kita selesai dengan dia, kena potong tangan dia. Dan kemudian ulama walaupun
nas potong tangan itu jelas dalam Quran, tetapi ulama khilaf pula kadar potong tangan tu banyak mana. Ada yang kata ikut kadar mahar, ada yang kata macam-macam pendapat, yang menganggap kadar yang Nabi tentukan itu berdasarkan pada kadar zaman tu. Maka pemerintah boleh tengok, mungkin pemerintah kata kadar zaman lah 5,000, tak apa, dia kena ijtihad. Kalau 5,000 potong, 1,000 bubuh takzir, bubuh penjara ke apa. Tu pun nak tengok suasana setelah ditegakkan. Maksudnya apabila dibuat undang-undang Islam, dibuat undang-undang Islam, orang kata apa? Dia ni memang padan kalau kena potong pun. Sebab suasana negara bagus, keadilan menyeluruh, orang atasan pun tidak mengambil harta rakyat, rakyat sayang pada orang atasan, suasana aman dan tenteram, harmoni dan indah. Tiba-tiba nak menikah senang, tak cukup baitul mal bagi, tak cukup makan zakat bagi. Tapi ada orang dia tak mau benda ni, dia pi curi, dan ada orang dia tak mau benda ni, dia pi zina. Maka orang hukum dia padan. Sebelum nak capai ke situ, tegakkan suasana itu yang kondusif untuk hukum. Saya taklah kata sampai macam yang disebut oleh Tariq Ramadan, moratorium, iaitu penggantungan hukum disebabkan suasana. Kerana banyak di negeri Arab yang dibuat, antaranya di Nigeria, dibuat di Sudan undang ni, dan dunia komplain. Di Pakistan jangan tanyalah, ramailah Pakistan ni sehingga dia kena ubah. Orang perempuan yang mengadu dia dirogol, tak cukup saksi, dia kena sebat. Dengan kesempitan pandangan pekah mereka dan seumpamanya lagi. Kemudian pandangan hukum Pakistan tu sikit, dia perempuan ni dia macam ketat untuk perempuan ni, tak boleh keluar rumah, tak boleh itu, tak boleh ini. Jadi banyak hukuman dia kena kat perempuan. Sudan juga sama. Sebab tu bila nak buat, kita sokong undang Islam, tapi bila nak buat, sediakan suasana supaya bila buat tak ada orang. Sebab ramai orang dia sokong, tapi bila hari dia sendiri nak pergi tengok orang kena potong tangan tu, dia dah banyak persoalan dia tanya. Tapi bila suasananya adil, orang tak tanya. Orang tak tanya. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah, panjang sikit kita. Wa 'ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, laisa, bukan di kalangan kami, minna. Dalam hadis ni banyak juga Nabi sebut laisa minna, laisa minna, bukan di kalangan kami. Maksudnya orang ni tak ikut sunnah kami, tak ikut ajaran kami. Adakah dia kafir? Dia tak. Melainkan bila dia tak ikut, dia halalkan apa yang haram itu, maka dia kafir. Tapi kalau dia tak ikut, dia menjadi fasik, zalim. Nabi, laisa minna man darabal khudud, bukan di kalangan kami orang yang darab khudud, sepak pipi. Sepak pipi ni ialah tanpa pipi ni ialah orang, biasanya ialah orang yang bila tertimpa bala. Dan tuan-tuan sebut tengoklah, kadang-kadang dalam TV tu tengoklah orang Arab dia ada budaya ni, bila dia kena apa-apa dia akan menangis, dia akan tampak pipi dia. Dia panggil darabul khudud. Dia darabul khudud. Dia sepak pipi dia. Bila timba satu bala, dia sepak pipi dia tu, darabul. Nabi kata yang ni bukan di kalangan pengikut Nabi.
Wa syaqqal juyub, dan koyak juyub. Juyub ni belahan baju ni. Dia panggil juyub. Asalnya jaib ni, poket ni pun jaib, poket. Dia jaib tu satu plural dia, banyak dia juyub. Juyub belahan baju. Bila dia menangis, pegang ni, tarik koyak baju. Juyub, ni juyub. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, maka hendaklah mereka labuhkan, hulurkan tudung-tudung kepala mereka ini di atas juyubihim, di atas belahan baju mereka. Quran kata orang perempuan tu bila dia pakai tudung kepala dia tu hendaklah labuh tutup juyub. Tutup juyub apa? Tutup belahan baju. Kalau dia pakai tudung macam ni, tepat belahan dada ni duk nampak, dia punya dada dia apa semua, tak memenuhi pakaian yang Quran kata. Quran kata labuh dia, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Maka hendaklah dia labuhkan sehingga ke atas juyub. Ni belahan. Adakah yang nak kena labuh tu yang dia maksudnya tutup, hurulkan tudung mereka itu di atas juyub mereka. Jadi bila orang perempuan pakai baju, tudung tu kena tutup juyub, supaya tak nampak belahan ini. Macam mana? Tak kira macam mana pun tutup dah. Adakah kena tudung 4 segi ataupun tudung 3 segi bawai? Quran tak kata. Saya tengok satu tempat mereka buat peraturan, jangan tudung 3 segi. Muslimah yang sebenar tudung bulat. Saya kata Quran tak kata. Quran tak kata design ni, Quran tak beritahu. Quran kata tutup apa? Belahan ni dada ni, belahan ni baju ni, yang tu tutup. 3 segi ke? Bawai ke? Senangin kan? Pastikan dia ditutup. Kalau dia tutup, maka dia memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kadang-kadang ni kan ada orang pakaian macam polis kan, perempuan. Dia tutup, okey, tutup, okey. Dia kata tak boleh, tak boleh jadi polis kena pakai labuh tu. Labuh tak nampak pula dia punya pangkat, nama dia semua. Tak apa, dia tutup, dia masukkan ke dalam. Yang penting tak nampak belahan dada dia. Dia bukan kata tutup tu lepas hulur keluar atau hulur. Yang penting jangan nampak belahan dada baju ni. Setengah orang dia keluarkan macam-macam pandangan. Pasal dia duduk dalam gerakan tertentu, kok geng dia ke, jemaah dia ke, duk pakai. Jadi dia buat peraturan tu kat orang. Dia katanya peraturan yang kita buat ni mai daripada nas ke ataupun entah pergi tafsir sendiri ke? Wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah ni maksudnya dia pun kata Allah, habislah aku ni, siapalah aku nak bergantung lepas pada ni, tak ada lah aku ni, pasal apalah Tuhan manhang mati awal pada aku, macam-macam jahiliyah. Habislah, kenapalah rosak atau benda aku ni, apalah dosa aku sampai rumah aku jahanam habis. Jahiliyah. Seruan Islamnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa an Abi Burdah qalat waja'a Abu Musa waja'an fa ghushiya alaihi wa ra'suhu fi hujri imra'atin
min ahlihi. Fasahat imra'atun min ahlihi falam yastati' an yarudda 'alayha syai'a. Falamma afaqa qala ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah, muttafaqun alaih. Daripada Abi Burdah katanya, waja'a Abu Musa waja'an, Abu Musa sakit, yakni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Asy'ari ini dia ni adalah sahabat Nabi, banyak terlibat, Nabi hantar dia pun banyak. Pada zaman Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur pun banyak. Dan Umar banyak kali juga ambil tindakan kat dia pasal dia bagus Abu Musa ni. Dia pernah kena penampak dengan Sayyidina Umar pun pernah. Sayyidina Umar, dia kadang-kadang dia apa ni dia datang, dia jadi gubernur, dia jadi di Basrah, balik mai ke Madinah, yalah dah mai jauh, buat balik barang-barang sikit, tengok isteri Sayyidina Umar, bukan dah niat apa pun, mana boleh orang nak rasuah Umar. Dah jumpa kenal ni kan, bagilah satu benda. Umar tanya ambil mana? Dia kata Abu Musa bagi. Main mana? Abu Musa tanya pasal apa bagi kat bini aku? Bagi pam bagi dengan tongkat dah. Aku lantik ambil gubernur, bagi-bagi benda kat bini aku lah. Allah, tak ada peluang bini Sayyidina Umar nak dapat cincin mahal. Abu Musa dia ada 2-3 kes Umar marah kat dia. Satu kes dia pukul satu orang, dia sebat satu orang minum arak. Lepas dia sebat satu orang minum arak, dia bagi amaran kat orang lain pula, hampa jangan duduk dengan dia, jangan duduk berkawan dengan dia, pulaukan dia. Oh, dia setakat kena pukul itu tak apa, dia tahulah undang-undang kena pukul pasal arak tu. Tapi siap dengan pulau macam-macam buat tindakan dia pergi mengadu kat Sayyidina Umar. Dia kata dia pukul aku satu hari, dia kata. Lepas tu suruh orang tak boleh bercakap dengan aku pula, macam-macam buat kat aku. Sayyidina Umar kata kalau hang minum arak, orang sebelum hang pun dah minum arak. Kalau dah kena pukul, yang tu memang dah hukuman dia. Tapi yang Abu Musa ni duk ditambah pasal apa? Dia tulis surat kat Abu Musa, dia perintahkan Abu Musa supaya Abu Musa duduk di depan makan dengan dia tu, dia khalayak ramai dengan kawan ni. Kalau hang nak tahu aku bersungguh tak bersungguh, aku nak pergi pukul hang pula kat ni. Wah, bersungguh Abu Musa kena duduk makan bagi orang ramai. Hang pandai tu buat undang-undang di pulau dia pula. Sayyidina Umar ni boleh orang nampak dia tegas, tapi bila mai kes-kes tu mengadu, dia marah kat gubernur dia. Ada kes dia marah kat gubernur. Satu orang tentera kes dengan Abu Musa. Abu Musa ni bagus orang dia, tapi tak tahu dah ada cengeng macam mana. Umar hak minum arak tu, Umar bagi baju dia, satu persalinan hang pakai elok-elok. Kata ni Amirul Mukminin bagi. Tuan-tuan zaman tu hebatlah, Amirul Mukminin bagi ni, balik abang banyak main dengan aku. Amirul Mukminin bagi kat aku ni. Satu orang dia suara kuat. Bila harta rampasan perang, ghanimah, buti, harta rampasan perang, dia minta, dia perang sakan hebat, tentera yang hebat. Tapi low rank punya tentera peringkat bawah ni lah. Dia pergi, suara dia pun kuat, dia pergi tuntut harta dia, dia tuntut bahagian dia kat Abu Musa.
Orang lain semua dapat. Abu Musa tak bagi separuh. Bukan Abu Musa ambil ke dia pun, dia simpan dalam Baitul Mal lah. Dia kata mana boleh, dia kata aku nak semua bahagian aku. Abu Musa duk tengok, duk lawan dia, dia cukup kepala aku ni. Abu dia ambil gambar, dia ambil rambut ni. Hak tadi kawan hak minum arak tu dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata aku fikir nak pergi duduk negeri Kapiak. Sayyidina Umar menangis, kata aku susah payah buat. Ada orang nak pergi negeri Kapiak pasal Abu Musa buat macam ni. Dia marah. Dia ni pula ambil rambut ni, dia pergi Sayyidina Umar duduk jalan dengan anak dia, tiba-tiba dia ambil rambut dia baling kat Sayyidina Umar, kena dada Umar. Mata rambut apa ni? Dia kata wali gubernur kau cukup kepala aku. Abu Musa buat apa ni? Aku, dia kata aku minta bahagian aku, dia cukup kepala aku. Sayyidina Umar tu dia sorak, wani Abu Musa. Dan suruh dia ambil tindak, dia pukul satu hari dia cukup. Sayyidina Umar suruh dia duduk di depan khalayak ramai Abu Musa dan kawan ni pukul balik. Dan majlis hukuman tu dilakukan, dah duduk ramai orang berimpun, kaya nak angkat. Dia pun lepas, aku maafkan, cuma aku nak bagi tahu ke orang ramai, hang dah buat salah, cukup dah. Aku tak pukul balik. Itu undang-undang Islam. Itu Islam. Ni kalau ada orang tertentu pukul kita, kita tak boleh buat apa, kemudian kita hanya duk buat undang-undang kepada orang bawah, itu tidak Islamik. Walaupun kita kata yang kena tu nampak macam undang-undang Islam, tapi undang-undang Islam tak ada. Hak atas, hak bawah, hang buat silap, hang tampak, kita tampak balik sekali. Walaupun yang tampak kita tu mungkin orang kayangan pun, kan? Yang cakap dia nak kena berpatik-patik, pam dia tampak kita sekali, kita minta lah Mahkamah Islam, pam kita tampak dia balik. Baru dinamakan pelaksanaan undang-undang yang adil. Tapi kalau kita tahu, tak boleh, nanti perkasa marah. No. Kita kata kalau itu tak kondusif, itu tidak kondusif untuk satu undang. Bukan adil untuk semua. Kata dia, faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hujrin timra'atin min ahli. Dia pengsan dan kepala dia berada pada salah seorang daripada kaum isteri dia. Fasahat imra'atun min ahlihi. Salah satu perempuan ni, yakni isteri dia. Dan riwayat sebahagian disebut isteri ni Safiyah bin Damun. Safiyah bin Damun, ibu kepada Abu Burdah ni. Safiyah ni dia menangis, dia tengok Abu Musa tu pengsan, dia ingat Abu Musa nak meninggal, dia menjerit Allah, suara. Abu Musa sakit, tak boleh nak kata apa. Ni sahabat Nabi Abu Musa ni hebat. Falamma afaq, bila Abu Musa jaga daripada pengsan dia, dia kata ana bariun mimma bari'a minhu Rasulullah. Aku ini berlepas diri daripada apa yang Rasulullah berlepas diri. Aku jauh daripada apa yang Rasulullah jauh. Yang ni aku lepas diri, aku tak bertanggungjawab dengan apa yang orang buat, yang mana Rasulullah tak bertanggungjawab dengannya. Iaitu Rasulullah tak bertanggungjawab. Fa inna Rasulullah bari, berlepas diri, minas saliqah, daripada saliqah, yakni angkat suara kerana kematian. Allah, mati dah. Walaupun bini dia sendiri tadi masa dia pengsan dia tak dan jawab. Bila dia jaga-jaga, dia kata aku berlepas diri daripada apa yang Rasulullah berlepas diri. Yang hang buat ni Nabi tak redha. Dia tak kata biar ampilah aku pun duk sakit, dia tu bukan apa, dia kesian kat aku. Kalau kita, nah, dia Abu Musa, dia firm, dia bagi tahu aku berlepas diri daripada apa yang Nabi berlepas diri. Nabi berlepas diri daripada saliqah wa haliqah, daripada saliqah dan haliqah. Saliqah tadi kuatkan suara kena matian. Haliqah ialah orang yang cukup kepala apabila ditimpa bala. Ni ada orang juga, bila main bala cukup kepala. Ada orang bila menang bola cukup kepala pun ada. Tapi salah satu lah,
Bala cukur kepala. Dalam Islam ni tak ada cukur kepala pasal apa, tak ada. Bila teringat bala, dia kena bala, dia cukur kepala, yang ni perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Wasyaqah, yakni koyak baju apabila ditimpa bala. Syaqah. Hadis muttafaqun alaih. Satu agama yang mengajak manusia rasional. Entahlah apa keadaan pun manusia ni, Allah. Kan Islam ni, subhanallah, manusia nak buat apa kalau dia kaya orang mati? Dia bukan boleh bangkit orang mati tu. Islam ajar. Kadang-kadang orang bila dia terbawa dengan derita kematian tu sampai dia tak boleh kontrol hidup dia, macam dah gelap, tak ada masa depan bagi dia. Islam tak. Nabi berlepas diri pada dia. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat, kalau satu agama tu agama rekaan orang, dia tak ada bab-bab macam ni. Agama ni kalau katalah Nabi Muhammad ni dia sendiri reka agama ni, bab-bab ni tak ada. Dia duk kira tumpu bab sembah Tuhan, lepas tu bab macam mana nak angkat diri dia. Yang tu saja agama rekaan. Tapi bila agama ni ajak macam mana manusia nak survive, macam mana disiplin hidup, yang tak ada kepentingan dengan individu Nabi itu sendiri, menunjukkan dia agama yang benar-benar yang datang tujuan dia nak membimbing manusia, dan ini tak mungkin melainkan sumbernya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, kita buka pada soalan. Ada soalan? Jika sekiranya dia tak berpuasa di khalayak ramai, dia ditangkap kerana dia telah, pemerintah berhak menjatuhkan undang-undang ta'zir kepada dia. Tetapi jika dia kunci pintu rumah dia, tutup keadaan dia, tak ada pasal orang boleh main buka rumah dia. Pertama, kerana Allah larang mengintip. Yang kedua, kerana dia ada kemungkinan yang lain, mungkin dia sakit, dan mungkin macam-macam. Dia kata mungkin tak ada sakit apa, tiap hari duk makan, dia berdosa. Habis itu dia tak tangkap dia. Kita jangan takut. Dunia ni bukan satu undang-undang saja. Dunia ni memang satu undang-undang lah, ataupun 2-3 undang-undang manusia buat. Tapi terlepas di dunia bukan terlepas di akhirat. Apa yang Allah suruh kita ialah kita memelihara environment, memelihara persekitaran, memelihara keadaan. Iaitu kita tak boleh depan mata orang ni memang tak ada benda hak tak elok ni. Bulan puasa memang semua orang Islam puasa. Kalau dia tak puasa, kita kena tahan dan tanya dia sebab apa. Dia kalau dia bagi alasan saya musafir ke apa, dia dilepaskanlah. Tetapi yang orang sembunyikan, yang tu tak jadi tanggungjawab kita. Ha? Dan restoran tempat terbuka, kalau pada zahirnya restoran itu tertutup, dia kunci, dan kita nampaknya tertutup, maka kita anggaplah dia tertutup, dan kita tak ada kewajipan untuk pergi cungkir tengok siapa duk makan dalam tu. Kalau kita nak cegah, kita cegah masa mereka duk berjalan nak masuk, kerana masa tu zahir. Dan macam-macam lah restoran ni ada pasal, mungkin kadang-kadang dia makan tu pasal dia perempuan haid dan seumpamanya, kan. Tapi ada setengah tempat dia bukan ni, memang orang boleh duk beratuk keluar kedai. Tu memang teruk. Hak tu kita kena pergi cegah. Pasal terang-terangan istiharkan derhaka lah. Tapi bila dia tutup, kita tak tahu apa yang ada di dalam. Agama tak suruh pergi cungki duk tengok duk makan ke apa. Pipi tangkap rupanya kawan duk kacau kacang parpu nak masak makan malam ni, kacau. Ada soalan? Ya. Dalam Quran
Kita yang ada ialah dia yang saya sebut tadi lah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka labuhkan tutupan kepala mereka itu di atas juyub mereka, di atas belahan dada mereka, yakni belahan baju ni. Yang tu yang Quran sebut. Paras dada Quran tak sebut, sebut tutupan tu. Kan? Of course lah. Kalau maksudnya dia pakai baju lah. Kalau dia tak pakai baju, kita kata habis pakai tudung tak pakai baju. Kalau dia tak pakai baju, mana nak mai apa? Bukaan apa? Baju tu. Juyub tu tak mai lah. Perkataan juyub itu merujuk kepada bukaan pada baju dia. Dan muslimat kena ikut lah, kena tutup lah. Macam mana dia nak tutup? Dia masukkan tudung kok dalam, dia lepaskan tudung kok luar, tak ada masalah. Yang penting kawasan yang terbuka daripada dada dia itu hendaklah ditutup. Macam doktor, dia masukkan, dia kan dua, tak ada masalah. Hukum tengok wayang hantu bonceng. Tengok wayang, tak ada apa tengok wayang ni. Cuma kita lah, macam mana keadaan wayang tu. Kalau dia pergi tengok wayang tu sama-sama dia 3-4 orang IQ tu pergi tengok wayang. Gambar pula, gambar kita bagus lah, Laskar Pelangi ke apa, tak ada masalah apa. Tengok wayang tu sama hak kita duk tengok di rumah tu. Apa yang kita tengok dan apakah kesan daripada apa yang kita tengok. Kalau kesan dia membawa kepada satu orang tu terlibat dalam maksiat, maka yang dia tengok tu haram lah. Cumanya dia ada apa benda yang disebut da'abul fusaq dalam fiqh. Saya tak tahulah wayang masuk ke tak, mungkin tak masuk lah. Tapi dia panggil perbuatan yang dikenali dibuat oleh orang yang tak baik. Jadi orang-orang yang menjaga nilai maruah diri dia tak payah pergi lah. Walaupun mungkin pada zahirnya tak salah, tapi dia ada nilai tertentu dia tak payah buat untuk menjaga nilai yang baik yang ada pada dia. Ustaz pakai selok jin tak salah. Kalau dia main berhujah cari dalil haram selok jin tak ada lah. Tapi kalau sebagai dia tok guru, mungkin pada masyarakat kita tak sesuai, dia carilah pakaian yang lain. Kerana itu termasuk di dalam ajaran agama, kerana dia suruh kita pelihara benda yang seorang buat apa yang sesuai dengan diri dia. Kalau kita jumpa tok guru kita, tok guru biar nak tok guru, saya tengok wayang tak ni. Kita rasa tak sesuai lah. Lepas tu dia duduk lawan dalil dengan kita tak apalah. Kalau budak muda tanya pergi mana? Pergi tengok wayang lah, tak pergi kuliah. Okey tak apa, okey. Pergi tengok lu hak mana bonceng, hak salah tak salah. Jadi hak tu dia panggil da'ab, benda sesuai ataupun tidak dengan satu orang. Jadi kalau kita tengok wayang, tengok pada keadaan panggung dan filem yang kita tengok. Dan kita ni, saya sebut tadi kat pemberita telefon pasal ni hantu bonceng ni. Macam-macam lah pertanyaan. Saya pun ingat Zizan tu mungkin bukan dia. Saya rasa bukan dia berniat nak kata kat Nabi lah. Mereka tu jenis memang tak masuk, tak fikir apa, dia kira fikir nak buat lawak tu pun satu hal lah. Satu hal dalam filem kita ni, satu dia kerja nak buat lawak kan. Lawak tu kadang-kadang bukan dia lah saja, ramai lah. Sampai kita ada apa, Maharani ke Maharaja lawak lah kan. Maharaja lawak, yang sebahagian lawak ni bodoh. Dulu kita tengok filem-filem dulu kan, ada juga lawak, tapi taklah bodoh sangat. Orang boleh lawak tu sampai zaman ke zaman orang boleh duk ingat lawak tu. Dia tak bodoh, dia ada mesej tu. Ini lawak bodoh, kadang-kadang lawak bodoh. Tafih, selekeh. Kedua,
cerita hantu, hantu saja. Dan hantu-hantu ni memberikan mesej khurafat. Kalau orang faham tu, dia tahulah benda tu. Tapi kalau orang yang tak faham, mungkin dia boleh mari unsur khurafat. Dan sebahagian tu ada bomo lah, apa bomo tu duk baca ayat Quran dan keadaan yang salah, memberikan mesej yang salah tentang nas dan seumpamanya. Dan filem hantu ni ramai orang suka kot tu laku. Saya kata pada ni artis-artis ni yang duk berlakon ni, hak terkenal umpan ni pun saya kata dia baik lah juga. Saya dah kata tak ada filem lain kan apa nak berlakon. Kadang-kadang datang duk jumpa minum, saya kata. Dan kedua, pihak yang nak pada Islam. Tadi saya sebut, saya tengok pemuda PAS komplain tentang filem tu. Okey, ada satu keprihatinan, tetapi kita patut ada langkah yang lebih sikit pada itu, iaitu gerakan Islam ni sendiri, dia patutnya dia pun boleh produce dia punya produk sendiri dalam perfilman. Dia tak boleh kata no filem no lara. Dia perlu, pasal dia nak bersaing. Kalau diandaikan mereka ini berkuasa ataupun orang yang nak pada Islam ni berkuasa, adakah TV kita tak ada filem? Baguslah kalau 24 jam kita baca Quran, bagus, tapi tak ramai orang tengok. Takkan nak suruh ni ustaz-ustaz nak pakai lebay tu duk menasyid 24 jam kan? Tak larat kita nak dengar pun. Daripada sifat 20 sampai kepada apa macam-macam. Jadi dia kena ada filem. Iran walaupun dia Syiah, tapi bila dia naik, dia buat yayasan Ibn Sina ke Al-Farabi, Institut Al-Farabi, yang mana di situ dia produce filem-filem Iran. Dan filem Iran ni kita tengok tak perlu pun adingan-adingan romantik apa, dan dia menang. Children of the Heaven menang di Festival International filem kasut tu, menang. Dan banyak filem dia menang. Dan kita tak boleh buat apa lagi, baru duduk setakat hantu bonceng tu. Filem Indonesia juga ada filem yang baik. Filem Laskar Pelangi, filem yang baik. Filem Samurabi tu pun antara filem yang baik. Sebelum tu ialah Forum Arabi tu kurang dapat sambutan. Filem Sang Pencerah tu antara filem yang baik. Pak Haji Samad tak tengok lah, tapi tak apa, kita tengok. Jadi ini kita selangkah ke depan. Walaupun Indonesia tu bukan yang Islamik sangat buat tu, tapi kita hendaklah selangkah ke depan. Cuba tengok bila orang tu tak faham Islam, dia buat. Cuba tengok kartun The Messenger, kartun cerita Nabi Muhammad. Kartun tu sendiri, oleh kerana kawan yang lukis kartun tu tak ada pahaman Islam kat dia, dia lukis kartun sahabat Nabi semua tak ada janggut, musyrikin semua ada janggut. Tak betul ya kartun tu. Sedangkan lambang orang Islam ni dia ada janggut, tapi dia lukis semua hak tentera Islam licin-licin semua. Hak geng sunnah tu, hak geng musyrikin pula tiba janggut. Jadi tak betul. Bukan dia maksud, tapi oleh kerana benda tu dia tak ambil consideration, sebab dia tak ambil perhatian, sebab benda tu dia tak masuk dalam akaun dia, sebab latar pengetahuan dia. Dia kata, kalau tak ada janggut nampak comel kot. Tapi dia tak, itu is not Islamic punya landasan. Lanskap keadaan umat Islam itu bukan itu. Dia simpan sunnah. Dan ini banyak perkara yang memerlukan orang Islam, kalau ada kemampuan mereka boleh involve dalam hal ni. Memanglah saya pun tak berani cakap. Ramai Imam Fatimah berapa kali minta skrip ke saya pun tak bagi macam-macam lah. Jadi tapi saya selalu juga konsult mereka lah. Bila mereka nak berlakon apa, kalau mereka tanya, saya bagi pandangan. Kadang-kadang mereka duduk sampai 2-3 jam ya. Tapi bukan semua benda kita boleh buat. At least cubalah kan. Walaupun tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Walaupun sebahagian filem tu tak menjadi kat nampak. Okey, ada soalan?
Akhirnya tuan-tuan, ya. Boleh beri pada dia. Apabila satu orang sewa kita di kalangan orang bukan Muslim, kita tak boleh kata kepada dia, awak sewa di tanah saya, awak jangan semayang dengan Tuhan awak sama sekali, tak boleh. Bahkan orang yang sembah Tuhan, walaupun Tuhan itu berbeza dengan kita, lebih baik daripada orang yang tak percaya Tuhan. Walaupun dia pun sama-sama, satunya apa musyrik, tapi lebih baik daripada mulhid yang tak percaya Tuhan. Jadi bila dia nak dia tapi kalau dia sewa untuk dia buat public punya house of worship, rumah ibadat yang mana dia panggil semua orang, ketika itu kita tak boleh bagilah. Tapi kalau sekiranya dia buat untuk dia, kita beri hak dia pun, kita kira tak masuklah, kita kira kita sewa tempat kat dia lah. Dan itu hak dia lah, dia nak sembah lah, dia nak apa lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, insya-Allah. Kita sambung pula pada minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.